Pemandu mabuk membawa panah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada Cik Fairuz, Adilah Husdi dan kawan-kawan sekalian. Dalam video kali ini, kami sekumpulan akan membicarakan tentang pemandu mabuk. Nama ahli kumpulan kami iaitu saya, Ahmad Ruknuddin Aiman bin Ayub, nombor metrik G20A0161, Muhammad Izzuddin bin Fazil, nombor metrik C20A1126, Nur Akilah binti Abdul Samad, nombor metrik C20A1219, Wan Nur Atikah binti Wan Azhar, nombor metrik C20A1501, Tuan Nur Ain Nabilah binti Tuan Hiran, nombor metrik C20A1485, Fariza Nur Fazri binti Jazwari, nombor metrik C20A0977, Nur Fitriyah binti Zulkabli, nombor metrik C201164, Farah Adiba binti Alias, nombor metrik C20A0967, Nur Hanis binti Kamarul Rizwan, nombor metrik C201245, dan Nurul Tasha binti Zuraimi, nombor metrik C20A1375. Saya akan memulakan pembentangan dengan pengenalan pemandu mabuk. Pada akhir-akhir ini, kita sering dikejutkan dengan masalah kecelakaan jalan raya yang berpunca daripada pemandu mabuk. Fenomena ini telah membahayakan keselamatan pengguna jalan raya yang lain dan meningkatkan risiko kemalangan pengguna jalan raya lain. Fenomena ini juga menyebabkan paras tinggi dalam penentuan kadar kematian rakyat Malaysia. Jalan raya yang sepatutnya menjadi laluan untuk kemudahan awam seolah-olah bertukar fungsi menjadi pembunuh nombor satu negara. Hal ini semakin membimbangkan dan merunsingkan dalam meniti arus kemajuan negara. Hukuman lebih berat terhadap pemandu mabuk dikuatkuasakan Jumaat ini. Laporan ini dikemukakan oleh Umayati Ramayah iaitu pada Oktober 21 tahun 2020. Berdasarkan berita atas talian, Dr. Wee Ka Seong berharap pindaan akta itu akan memberikan kesedaran. Kuala Lumpur, pindaan akta pengangkutan jalan raya yang memperuntukkan hukuman lebih berat terhadap pesalah yang memandu dalam keadaan mabuk, berbahaya dan di bawah pengaruh dadah akan dibuatkuasakan mulai Jumaat ini. Antara faktor-faktor pemandu mabuk adalah jual minuman keras secara terbuka. Contohnya di Malaysia, minuman keras mudah didapati dan dibeli di mana-mana kedai serba nikah kerana kedai serba nikah di negara ini beroperasi selama 24 jam. Oleh itu, ia memudahkan mereka untuk mendapatkan bekalan minuman keras dengan mudah dan tidak perlu berkunjung ke mana-mana pusat hiburan atau kelab malam. Faktor yang kedua pula adalah pengambilan minuman keras secara melebihi had. Ia akan melambatkan sistem impuls saraf seseorang dan mempengaruhi sistem saraf pusat. Ia juga menyebabkan tindak balas pemandu menjadi lambat dan pergerakan pemandu terbatas serta penglihatan dan pendengaran terjejas. Kesan-kesan negatif akibat daripada isu pemandu mabuk. Seperti yang kita tahu, semakin hari kes kemalangan di negara kita ini semakin meningkat kerana salah satunya berpunca daripada sikap individu yang tidak bertanggungjawab dan mementingkan diri sendiri memandu di bawah pengaruh alkohol. Terdapat dua kesan negatif daripada isu ini berlaku. Kesan yang pertama ialah kesan terhadap pemandu mabuk itu sendiri. Hal ini dikatakan demikian kerana pemandu tersebut kurang peka dan bertindak balas perlahan akibat daripada pengambilan alkohol yang berlebihan. Jadi kesannya, pemandu akan hilang tumpuan serta kawalan ketika memandu dan akan terbabas di selekoh tajam yang berbahaya. Seterusnya, kesan negatif yang kedua ialah kesan terhadap pengguna jalan raya lain. Hal ini dikatakan demikian kerana pengguna jalan raya tidak dapat mengawal kenderaan mereka apabila berhadapan dengan pemandu mabuk yang memandu kereta secara berlawanan arus. Hal ini akan mengundang kecelakaan terhadap pengguna jalan raya serta menimbulkan isu pergaduhan antara masyarakat. Cara untuk mengatasi masalah pemandu mabuk ialah mengetatkan undang-undang. Denda yang setimpal perlu dikenakan kepada pesalah yang memandu secara mabuk yang boleh menyebabkan kematian. Seterusnya, kempen perlu dijalankan oleh kementerian, jabatan atau agensi tertentu untuk memberi kesedaran kepada masyarakat sekaligus dapat mengurangkan jumlah kematian yang disebabkan oleh pemandu mabuk.
Seterusnya, kaitan falsafah dengan tajuk yang kami kaji. Falsafah epistemologi ini dapat dikaitkan dengan tajuk yang kami kaji kerana ia berkaitan kajian tentang ilmu. Semua orang tahu bahawa penggunaan alkohol yang berlebihan dalam minuman arak ini akan menyebabkan seseorang itu menjadi mabuk. Khayal mempengaruhi tingkah laku seseorang serta ia juga dapat membahayakan keselamatan orang awam. Hal ini dikatakan demikian kerana jika pemandu tersebut memandu kenderaan dalam keadaan mabuk, ia akan menyebabkan kemalangan jalan raya. Itu, pihak berkuasa perlulah mengambil tindakan sewajarnya dengan mengenakan denda kepada mereka yang memandu kenderaan dalam keadaan mabuk. Falsafah pendidikan kebangsaan atau disebut sebagai FPK merupakan bidang pendidikan yang mempunyai ciri falsafah yang bertujuan untuk melahirkan insan yang seimbang. Ciri falsafah tersebut mempunyai 4 elemen, iaitu jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. 4 elemen ini boleh juga disebut dalam singkatan JERI. Peranan elemen-elemen JERI ini dapat digunakan bagi melahirkan masyarakat yang sejahtera. Dalam isu pemandu mabuk yang semakin meningkat, ia telah menunjukkan kegagalan dalam sistem pendidikan. Untuk mengelakkan isu ini terus berlaku, 4 elemen JERI tersebut perlu diaplikasikan untuk mencapai keseimbangan. Keseimbangan yang perlu dicapai mengikut JERI ialah jasmani. Seseorang yang terlibat dengan arak akan menyebabkan tubuh menjadi lemah. Jika tubuh benar lemah, tentu pemikiran akan terjejas dan menyebabkan kemalangan jika memandu. Elemen yang kedua ialah emosi. Dari segi emosi, pemandu mabuk pastinya mempunyai emosi yang tidak stabil di mana mereka tidak dapat berfikir sewaktu mereka sedang memandu. Elemen yang ketiga ialah rohani. Keseimbangannya dari segi rohani ini adalah berkaitan dengan keagamaan. Sebagai contohnya, dalam agama Islam, kita tidak dibenarkan mengambil minuman keras. Dan yang terakhir ialah elemen yang keempat, iaitu intelek. Ia adalah sistem pendidikan yang membina ilmu dan membina minda. Perkara ini penting untuk cabaran masa depan. Seseorang pemandu mabuk ini pastinya tidak mempunyai intelek yang seimbang kerana perkara tersebut akan mengacau minda mereka. Rumusan. Kesimpulannya, keselamatan di atas jalan raya merupakan tanggungjawab pengguna jalan raya sendiri. Kecuaian merupakan punca utama kemalangan berlaku dan hal ini tidak harus dibiarkan berterus untuk menjamin keselamatan semua pihak. Dengan kata lain, semua pihak hendaklah memainkan peranan yang penting dalam memastikan usaha untuk mengurangkan statistik kemalangan jalan raya. Masyarakat juga perlu peka dan mengambil langkah dan perubahan yang drastik untuk menangani kemalangan jalan raya. Janganlah membiarkan permasalahan ini daripada terus berlarutan menjadi virus yang menjangkiti dan membelenggu pengguna jalan raya. Oleh hal yang demikian, kita perlulah mengamalkan sikap mencegah lebih baik daripada mengubati agar dapat mengurangkan kadar kemalangan jalan raya di negara ini. Sekian, terima kasih.